Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang amat saya hormati kawan-kawan saya yang dalam madrasah saya ini, room ni saya tukar nama madrasah sebab sempena bulan Ramadan. Yang kedua, kita nak meraihkan walan walaon dan juga wala untid yang sempat bersama kita. Jadi kita kena banyakkan gunakan istilah-istilah Arab sikit, sebab mereka ni dia mudah sikit terkesan kalau kita menggunakan istilah-istilah Arab, kan. Jadi saya gunakan room ni, saya gantikan dengan madrasah. Penerangan saya ini saya ganti dengan tazkirah. Jadi saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana saudara-saudara kaum muslimin muslimat, wala untid, wala untid, wala untid, wala untat, wala on, yang sudi hadir ke dalam madrasah saya pada petang ini untuk sesi kita mendengar tazkirah yang disampaikan sempena bulan Ramadan ini. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu mukaddimah berkaitan dengan perintah untuk kita berpuasa. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyatakan tentang diwajibkan berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Itu mukaddimah, saudara. Tapi itu bukan benda yang kita nak bincangkan pada petang ini. Thank you Jason King yang baru masuk. CJ, Waalaikumsalam CJ. Yang kita nak ulas dalam tazkirah kita pada petang ini adalah beberapa perkara yang saya rasa boleh saya berikan ulasan secara ringkas dan secara pendek, ringkas, pendek tetapi padat. InsyaAllah lah. Siapa lagi kawan kita ni? Unta. Selamat khabar, selamat datang Unta. Welcome Unta. Unta ni kali pertama masuk room kot, masuk dalam saya punya madrasah ni. Bagi anda yang baru masuk, kali pertama masuk madrasah saya ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah, kerana sudi-sudi jenguk madrasah saya. Yang pertamanya saya nak ulas tentang berkaitan dengan sokongan kepada kajian perpaduan. Sokongan kepada kajian perpaduan yang dipimpin oleh PMX. Yang benda ni dah lama dah kita dah ulaskan selama ni. Yang satu syarat yang paling mudah yang diberikan oleh PMX untuk kepada semua ahli-ahli parlimen yang inginkan peruntukan ahli parlimen yang ada di tangan Perdana Menteri. Itu bukan wajib bagi mereka. Kena ingat anda kena beza. Kadang walaon ni dia bodoh, kan? Bukan kadang-kadang lagi, memang selalu bodoh. Kan? Bila sebut peruntukan, dia kata peruntukan ini semuanya perlu diberi sama rata. Peruntukan itu kenalah bersifat adil. Kerajaan kena berlaku adil. Kerajaan kena bagi semua negeri, kerana kami juga menyumbang cukai kepada kerajaan pusat. Jadi itu yang difahami oleh walaon, kan? Apakah benar? Ya, benar. Peruntukan itu dipanggil peruntukan negeri. Peruntukan yang diperuntukkan melalui perlembagaan. Dalam perlembagaan memang ada menyatakan bahawa mana-mana kerajaan, mana-mana parti pun yang membentuk kerajaan, menjadi tanggungjawabnya memberikan peruntukan kepada seluruh negeri. Tak kira negeri itu kerajaan ataupun negeri itu diperintah oleh pembangkang. Mesti bagi peruntukan kepada negeri-negeri berkenaan. Dan ini telah pun dilaksanakan oleh PMX kita. Bahkan negeri-negeri yang tertinggi, di antara negeri-negeri yang tertinggi mendapat peruntukan adalah negeri Kelantan dan Terengganu. Negeri-negeri Kedah juga. Negeri-negeri pembangkang adalah negeri yang tinggi di kalangan negeri-negeri yang lain yang telah mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat. Maknanya peruntukan yang ditertera dalam perlembagaan itu tidak dinafikan di bawah kepimpinan kerajaan perpaduan ini. Dia dapat.
Cuma ramai yang tak faham apa peruntukan yang tak dapat itu. Iaitu peruntukan yang tidak pun wajib kepada kamu untuk menerimanya. Iaitu peruntukan yang ada diperuntukkan kepada semua Perdana Menteri. Ini hak Perdana Menteri. Bukan zaman PMX saja. Zaman yang lepas-lepas Perdana Menteri yang dulu pun macam itulah. Dia ada peruntukan khusus yang ditentukan oleh Perdana Menteri untuk diberikan kepada mana-mana negeri ataupun ahli parlimen yang dia rasa dia perlu bantu. Maknanya bantuan daripada pejabat dia EPU ni mengeluarkan peruntukan itu kepada mana-mana ahli parlimen, mana-mana kerajaan negeri yang Perdana Menteri fikirkan dia kena bagi bantuan khas ini. Itu ada kelebihan. Itulah kelebihan menjadi Perdana Menteri. Takkanlah jadi kerajaan nak jadi Perdana Menteri level kamu sama dengan ketua pembangkang. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau sama level, tidak ada keistimewaan langsung. Tentulah sesiapa jadi Perdana Menteri, dia tentulah ada keistimewaan dia sebagai Perdana Menteri. Kalau tidak ada keistimewaan, level dia macam Hamzah Dolmat tu, ketua pembangkang, buat apa nak jadi Perdana Menteri? Buat apa nak jadi Menteri? Tentulah kita nak jadi kerajaan, membentuk kerajaan, ada advantage, ada kelebihan daripada kita berbanding dengan pembangkang. Kalau kita jadi pementeri, ada kelebihan kepada kita berbanding kita jadi ketua pembangkang. Jadi janganlah hati dan cemburu kalau seorang Perdana Menteri itu ada kelebihan dia. Parti kamu dulu pun pernah jadi Perdana Menteri. Sama ada dalam UMNO Barisan Nasional dulu, Perikatan Nasional ke, kamu dah pernah jadi Perdana Menteri. Kamu tahu tentang keistimewaan itu. Waktu itu ada kami bising. Kami tak bising sebab kami faham. Kami faham peruntukan itu memang ada pada kamu dan tidak wajib kepada semua ahli parlimen untuk menerimanya. Sebab itu di zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Muhyiddin tak bagi 1 sen pun kepada ahli parlimen pembangkang ketika itu. Walaupun dia dapat kuasa itu melalui khianat. Walaupun dia jadi Perdana Menteri itu melalui scheme of things. Walaupun dia jadi Perdana Menteri itu dengan cara menjatuhkan kerajaan dia sendiri. Tetapi dia ego dan sombong dan ambil hak orang. Kemudian bila dia jadi Perdana Menteri, sikit pun dia tidak mahu kongsi dengan orang lain. Apatah lagi bekas rakan dia, bekas ahli-ahli parlimen yang mengangkat dia menang dalam pilihan raya ketika itu dan membentuk kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Sikit pun tidak ada rasa simpati dia kepada mana-mana ahli parlimen daripada pembangkang ketika itu. 1 sen pun dia tak bagi, saudara. Dia pegang rapat-rapat, dia belanja sesama dia, belanja sama keluarga anak menantu dia semua, renovate rumah dia seperti mana yang saya selalu ulang. Dia tak bagi kepada mana-mana pembangkang. Masa bila dia nak tawarkan, dia tawarkan sampai ke sewaktu dia dah nak ditolak, dah nak terentang jatuh apabila UMNO menarik sokongan kepada Muhyiddin. Waktu itulah baru dia nak jumpa dengan pemimpin pembangkang, dengan pemimpin pembangkang untuk mendapatkan sokongan daripada PH ketika itu. Tetapi nasi dah jadi bubur, saudara. Kamu dah nazak dah, dah sampai sakratul maut, baru kamu nak tegih-hegih minta maaf, nak berbaik dengan orang. Dah terlambat. Sebab itulah akhirnya dia tumbang. Akhirnya dia tumbang terlentang, saudara. Itu Muhyiddin Yassin. Jadi jangan nak sembanglah kata kerajaan sekarang kena berlaku adil, kerajaan zalim. Tak payahlah Muhyiddin. Kamu bukan saja zalim kepada ahli parlimen, tetapi kamu juga zalim kepada rakyat Malaysia. Kamu tak jaga rakyat Malaysia dengan baik. Kamu biarkan rakyat Malaysia mencari makan sendiri. Itu zaman kamu, wahai Muhyiddin Yassin. Yang selesa, yang senang ketika kamu jadi Perdana Menteri adalah rakan-rakan kamu. Yang senang ketika kamu menjadi Perdana Menteri adalah anak menantu kamu. Itu terbukti. Sebab itu anak menantu kamu sampai hari ini, saudara, dia tak balik. Sanggup tak menyambut Ramadan bersama keluarga. Sebab apa? Sebab dia tahu jejak je kaki kat lapangan terbang tu nanti dia akan dicekup oleh SPRM. Itu je, saudara. Itu anak menantu kepada bekas Perdana Menteri. Bayangkan kalau dia diberikan peluang jadi Perdana Menteri, baru seorang menantu yang sempat. Kalau dia bagikan peluang lagi, saya tak tahulah
Bukan menantu lagi. Hantu pun dia akan bagi. Dia akan bagi, saudara. Jadi apa yang kita perolehi peruntukan itu apabila kita berunding dengan Ismail Sabri. Sebab apa kita berunding dengan Ismail Sabri? Sebab Agung kata cukuplah, tak payahlah nak sibuk-sibuk lagi untuk tukar kerajaan. Berunding elok-elok dengan Perdana Menteri. Jangan lagi ada ugutan-ugutan nak ambil SD lah apa dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita nak menghormati, Agung dah kata macam tu. Jangan lagi berpolitik, cukup-cukuplah. The Muhyiddin dah tumbang, dah naik Sabri. Tak payahlah lagi, kata Agung. Berunding dengan elok-elok. Maka Ismail Sabri pun menawarkan rundingan. Dan Ismail Sabri kata, kalau berunding dengan kami, kita bincang dengan elok, saya akan bagi kamu peruntukan kepada ahli-ahli parlimen daripada PH. Itu yang berlaku. Dan Taqiyuddin pun berada dalam jawatankuasa rundingan tersebut. Dia tahu apa Ismail Sabri buat. Dia tahu apa Ismail letakkan syarat di dalam rundingan tersebut. Dia tahu. Dan hari ini Taqiyuddin bercakap dalam parlimen seolah-olah Anwar zalim. Seolah-olah Anwar tak mahu lagi peruntukan. Sedangkan apa yang Anwar sebut, rundingan itu samalah seperti Ismail Sabri nyatakan. Yang kami dulu pun sanggup rendahkan diri kami. Dalam PH, Anwar sanggup merendahkan diri dia sebagai pengerusi Pakatan Harapan hanya kerana nak berunding dengan Ismail Sabri. Kerana apa? Untuk nak menyejahterakan politik negara. Jangan lagi ada cara-cara langkah Dubai lah, langkah macam-macam, langkah sumbang, berbagai langkah. Dan ini menggambarkan kepada pelapor bagi itu tidak stabilnya negara kita. Jadi sebab itu tindakan Pakatan Harapan ketika itu adalah untuk menstabilkan politik negara. Apatah lagi waktu itu dah cukup tempoh nak sampai menjelang pilihan raya. Menjelang tempoh pilihan raya. Maka apa gunanya lagi kita sibuk-sibuk nak menjatuhkan kerajaan? Maka sebab itu rundingan dibuat bersama dengan Perdana Menteri ketika itu, Ismail Sabri. Bermakna rundingan Pakatan Harapan pembangkang ketika itu bersama dengan kerajaan berlaku di zaman Ismail Sabri. Dan rundingan itu, apakah rundingan saya jumpa? Datang-datang pejabat jumpa, okey ambil peruntukan. Tak ada, saudara. Dia ada syarat, ada terma-terma yang tertentu yang diberikan oleh Ismail Sabri. Sebab ini hak dia, bukan hak kamu. Bukan hak kamu. Tak ada dalam perlembagaan mengatakan itu hak kamu. Tak ada. Hak Perdana Menteri. Jadi kalau itulah hak dia, kena akurlah pada syarat yang dia bagi. Sebab kita nak kepada hak orang. Ini ramai tak faham. Ahli parlimen pun ramai yang buat tak faham benda ni. Dia kata zalim. Itu yang Anwar selalu sebut. Itu selalu Anwar sebut-sebut dalam parlimen. Waktu kamu buat, kamu tak zalim. Bila kamu tak bagi peruntukan kepada kami, oh tidak zalim. Bila kami meletakkan syarat nak dapat peruntukan ahli parlimen itu, kamu kata zalim. Bagaimana mereka menunggang agama dalam isu ini. Suatu mereka ada kuasa, mereka tak fikir apa yang mereka lakukan betul ataupun tidak. Tetapi bila mereka hilang kuasa, mereka menganggap orang lain seperti mereka juga. Ini berat masalah, saudara. Ini masalah dia. Anwar Ibrahim dia konsisten. Waktu dia jadi pembangkang pun dia konsisten. Dia boleh merendahkan diri dia. Dia tahu bahawa peruntukan itu memang peruntukan Perdana Menteri, bukan peruntukan ahli parlimen. Kalau kita nak minta bantuan Perdana Menteri, kena dengarlah apa yang dia letakkan syarat. Dan yang pasti Anwar kata, nak minta peruntukan daripada dia yang diberi jaminan, iaitu tidak ada syarat untuk menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Berulang kali dia sebut dalam parlimen, sesiapa yang nak berunding dengan timbalan Perdana Menteri kedua, Fadilah, untuk mendapatkan peruntukan, saya bagi jaminan, kata Anwar, tidak ada syarat untuk sokong saya sebagai Perdana Menteri. Dia dah bagi tahu tak ada syarat. Tapi tentulah ada syarat yang lain. Tapi yang pastinya syarat mengatakan sokong Perdana Menteri tak ada. Tapi ada syarat-syarat yang lain. Mestilah kena ada. Sebab kita nak bagi kita dengan anak kita pun. Kewajipan kita dengan anak, belanja untuk anak apa dia? Sebagai ayah, apa yang wajib kita bagi anak kita? Pendidikan dia.
Apa yang wajib bagi kita? Ialah pendidikan dia, belanja dia sekolah, pembiayaan dia sekolah, ya, pakaian, peralatan beg, baju kasut, apa semua ni, persiapan untuk dia pergi sekolah, belanja dia. Itu kewajipan kita. Itu wajib atas kita, atas anak tanggungan kita. Apa yang tak wajib? Yang tak wajib adalah benda-benda yang lain yang anak kita nak. Contohnya anak kita minta duit yang kita nak beli smartphone. Anak kita minta duit yang kita nak beli game. Kan? Nak beli komik. Nak beli buku cerita. Itu tak wajib. Tak wajib bagi kita menunaikan kehendak anak kita. Anak kita minta lah, menangis lah, meraung macam mana pun. Tak wajib bagi kita bagi kat dia. Tetapi boleh bagi tak? Boleh bagi. Dan kalau kita nak bagi, takkan kita bagi saja je dengan anak kita. Anak ni ayah beli handset baru, bagi dia macam tu. Ayah tidak bertanggungjawab lah kalau macam tu. Paling tidak kita beritahu anak kita, okey, kita dah beli handset, syarat dia apa? Mesti belajar, rajin-rajin. Syarat dia apa? Gunakan handset ini waktu-waktu tertentu. Dah pukul 10 malam, tidur. Jangan main handset lagi. Tutup handset. Simpan handset. Kita bagi syarat-syarat macam itu kepada anak kita. Itu dengan anak, saudara. Sebab benda ni tak wajib pun kita bagi anak kita. Tapi kita nak bagi juga. Tapi kita kena letak syarat lah. Kita tahu anak kita nak guna handset tu mungkin untuk dia berhubung dengan rakan-rakan dia. Dia nak grup WhatsApp dengan kawan dia. Dia nak kongsikan pelajaran-pelajaran dan sebagainya. Kita tahu ada kemudahan untuk dia. Tetapi kita naklah kawal. Kita naklah kawal. Supaya tidak disalahgunakan. Apatah lagi Perdana Menteri nak bagi peruntukan yang tidak wajib pun kepada ahli parlimen. Nak bagi saja-saja duit cash dekat ahli parlimen. Itu Perdana Menteri bodoh lah. Apatah lagi kita dah tahu dah latar belakang dia. Apatah lagi kita dah tahu dah perangai puak-puak ni. Puak-puak ni kalau boleh nampak duit cash. Pak-pak lebay ni, saudara. Hak dia dipertahankan. Hak orang dia nak. Macam jenis dia. Dia tak bagi hak dia. Hak dia kalau boleh dia tuntut habis-habisan. Itu hak yang dia nak. Hak orang pun dia nak. Ni masalah dia. Jadi Anwar tahu benda ini. Anwar bukan baru dalam politik. Dia lama dalam politik. Dia tahu mainan orang-orang politik ni. Dia merayu. Biarlah saya merayu. Biar saya nampak bodoh pun tak apa. Saya tak boleh nak mata. Kalau dalam parlimen bercakap, bela rakyat. Kadang-kadang sampai menangis-nangis nak minta peruntukan. Saya kalau veteran tak dapat dibela. Itulah ucapan dalam parlimen. Tapi yang telah membela KTRS tu nak bela nasib veteran tentera. Bakal main. Saya ni biarlah saya. Kamulah pejuang. Sebelum kamu menangis itu, Anwar dah bagi dah. Belanja siapa? Waktu kamu kerajaan, kamu bela tak, wahai KTRS? Parti kamu bela kepada bekas tentera. Dah umum dah. Skim kenaikan gaji kaki tangan awam. Termasuk tentera dan polis. Tahu tak? Veteran tentera. Tak bela. Usaha hari ni nak berlakon, menangis. Termasuk juga kenaikan pencen. Sebelum kamu menangis air mata buaya tu, Anwar dah umum dah. Tak payahlah kamu hari ni berlakon. Kamu dah tahu dah benda tu lulus. Kamu tahu dah tahun ini skim kenaikan gaji akan diluluskan. Jadi kamu nak claim dengan warga tentera, kamulah berjuang. Tengok ni aku menangis ni. Bila Anwar umum naik esok, dia katalah dia berjuang. Kau tengok hasil daripada aku menangis dalam parlimen itu hari lah, maka gaji korang naik. Dia nak macam tu, saudara. Ni perangai ni. Tapi kita jangan lupa KTRS ni. Jangan lupa dia. Dia ni jenis kaki klaim. Dia ziarah orang mati pun dia klaim dalam parlimen, saudara. Dia ziarah pergi majlis kahwin, jemputan kahwin pun dia nak klaim. Dia bagi duit kepada waris mangsa si mati pun dia nak klaim dalam parlimen. Kalau menziarahi mangsa mati dalam parlimen pun dia nak klaim, jadi tak pelik lah kalau nak klaim gaji askar naik ke, pesara dapat pencen naik ke, dia akan klaim, saudara. Sebab itu hari ini dia pasang modal siap-siap. Sebab itu hari ini dalam parlimen, tak dengar ke aku cakap ni? Saya sebagai syekh, ustaz yang mengajar madrasah ini, kalau saya dah keluar saja daripada saya punya madrasah, saya tidak akan masuk lagi, saudara. Bagi anak-anak murid yang ada dalam madrasah ini, kalau nak keluar, boleh keluar sekejap, masuk balik, basuh kaki, masuk balik. Mana tahu yang nak keluar tu nak terkentut ke, keluar sekejap, masuk balik.
Ana sebagai ustaz, syekh di sini, ana tak boleh keluar. Ana pantang ana kalau ana keluar daripada madrasah ini, ana takkan masuk lagi. Itu guru ana punya pesan ana. Dengar tapi kadang-kadang lag, dia kata. Macam mana lah. Aku nampak kasi tak ada lag pula. Dia terganggu dah. Apa setakat mana tadi cerita? Cerita pasal kecerih kan? Jadi dia kata, saya bukan tak nak sokong. Kita nak sokong. Tapi ada syarat ketat. Dia kata nak sokong Perdana Menteri apa semua. Tak ada mengarut. Yang sebenarnya tidak ada syarat pun untuk menyokong Perdana Menteri. Tapi nak katakan bagi saja, memang tak adalah. Kan? Ismail Sabri tu pun dia tak bagi saja. Kan? Adalah terma-terma dia. Dan kamu kena runding lah dulu. Kamu tak jumpa pun lagi Perdana Menteri. Kamu berandaian saja. Konon-konon syarat itu ketat. Kalau kamu berandaian macam itu, kamu layanlah andaian kamu sampai PRU16. Kalau kamu rasa kamu nak bersikap bodoh, sombong, tak nak berunding dengan orang, jangan kamu merumun mengatakan kamu ni tak ada duit. Saya ziarah orang mati. Nak ziarah orang mati pun nak claim kat parlimen. Bayangkanlah saudara.